Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Nur Iqman. Fokus berita malam. Kerajaan Sarawak meminda rang Undang-Undang RUU Kanun Tanah 2022 baru-baru ini bagi memanfaatkan kuasa terhadap ruang udara di atas tanahnya sendiri berdasarkan Undang-Undang Antarabangsa. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan Sarawak selain minyak dan gas. Saya pindah undang-undang kanun tanah. Baru-baru tu kena dalam undang-undang kita si tahu siapa ngempun udara atas tanah. Space, ruang udara siapa ngempun. Jadi saya pindah kena mengikut undang-undang antarabangsa. Tanah sebuah negeri atasnya adalah kepunyaan negeri ya jua. Jadi mana ruang udara kita di atas tanah Sarawak adalah kepunyaan orang Sarawak. Siapa nak makainya, mestilah bayar. Kena ni gunakan ruang udara. Tok, saya dah makai. Tok baru tu. Baik nasib kita ada pemia tu. Maka tu adalah satu daripada insya-Allah sumber pendapatan kita. Selain daripada hasil-hasil minyak dan gas kita. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penangguhan Pesta Matu 2022 bertempat di Dataran Majlis Daerah Matu Daro MDMD pada Rabu. Sehubungan itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari berkata, pelbagai idea baru perlu beliau fikirkan untuk menguruskan Sarawak dan ekonominya berdasarkan perubahan zaman demi merealisasikan impian rakyat. Terpaksa pakai idea baru. Kini tu ngelakar hal hidrogen. Kini tu ngelakar hal karbon. Kena ni kita nak store karbon. Kerana dunia makin panas. Disebabkan oleh karbon dioksida. Selagi GPS merintah dapatlah menunaikan apa dikehendaki oleh rakyat. Apabila ada pendapatan. InsyaAllah dapat saya cari pendapatan tambahan kepada negeri Sarawak. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menyaksikan upacara penyampaian surat tawaran kerja projek di bawah pakej Jalan Pesisir, surat tawaran kerja projek rakyat, penyampaian kunci rumah spektra permata Kampung Tian dan Igan, termasuk penyampaian hadiah-hadiah utama sepanjang penganjuran Pesta Matu 2022. Turut hadir Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi dan Pemangku Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki. Berita seterusnya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan pertemuan dengan Menteri di Kementerian Perdagangan dan Industri dan Kementerian Kebudayaan Masyarakat dan Belia, Low Yen Ling, sempena lawatannya ke Singapura pada Selasa. Dalam pertemuan itu, beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelabuhan Sarawak bersama Low membincangkan topik kepentingan bersama dan kerjasama, khususnya mengenai pelaburan dan perdagangan antara kedua-dua negara. Singapura merupakan rakan kongsi penting kepada Sarawak dalam perniagaan kerana jarak yang dekat dan juga kepentingan Singapura dalam perdagangan global. Hadir sama dalam pertemuan itu Penasihat PKS Mintred Datuk Noradin Majais, Pemangku Setiausaha Tetap Mintred Zulkarnain Masron dan Pegawai Khas Mintred Datuk Liao Sun Eng. Manakala delegasi Singapura terdiri daripada pengarah kanan bahagian ASEAN dan Asia Tenggara dan Oceania MTI, Ho Chi Hin, Timbalan Pengarah Bahagian Asia Tenggara Oceania MTI Melissa Lee, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Asia Tenggara dan Oceania MTI Koh Lian Wei dan Pengurus Kanan Bahagian Perkongsian Serantau EDB James Chia. Berita seterusnya. Lawatan delegasi Duta Republik Korea bersama rombongan ke Serian bakal meningkatkan pelaburan ke Sarawak. Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Jepun, Republik Korea dan Taiwan merangkap Ahli Parlimen Serian Datuk Seri Richard Ryot Jaim berkata, tapak perindustrian terbedu yang lengkap dengan kemudahan infra asas menyediakan peluang kepada pelabur dari Korea untuk melabur di Bandar Mutiara Terbedu pada masa akan datang. Tambah beliau, dengan hubungan erat kerajaan Malaysia dan Republik Korea juga akan mampu menarik lebih ramai lagi pelabur dari negara tersebut.
Jelasnya lagi, pada tahun 2020, Republik Korea telah berjaya mengekspor pelbagai produk bernilai 11.6 bilion ringgit ke Malaysia, manakala Malaysia juga berjaya mengekspor nilai dagangan 8.36 bilion ringgit ke Republik Korea. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan program lawatan Duta Republik Korea ke Serian di Kampung Mongkos pada Selasa. Sementara itu, Datuk Seri Richard memberitahu jumlah dagangan yang semakin meningkat di antara dua buah negara berkenaan telah menunjukkan keyakinan para pelabur ke Malaysia, khususnya Sabah dan Sarawak. Justru itu, beliau berharap kunjungan Duta Republik Korea itu mampu membuka peluang pelaburan dan pekerjaan kepada rakyat Sarawak. Manakala di Miri, penganjuran kempen keselamatan jalan raya bertujuan memberikan pendidikan sekaligus meningkatkan kesedaran pengguna jalan raya. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, adalah menjadi tanggungjawab pengguna mengamalkan budaya keselamatan jalan raya bagi memastikan kadar kemalangan jalan raya dapat dikurangkan setiap tahun. Masalahnya, ada pengguna-pengguna jalan raya, mereka memang tidak mematuhi peraturan keselamatan. Misalnya, ada pemandu kereta yang tidak menggunakan tali keleda. Tetapi apabila melihat ada polis atau JPJ di hadapan, barulah gunakannya. Kita mengamalkan keselamatan bukan sebabnya ada polis, bukan sebabnya ada JPJ. Itu adalah tanggungjawab setiap orang pengguna jalan raya. Ditemui selepas merasmikan kempen keselamatan jalan raya anjuran Endaya Construction Sendirian Berhad dan Kintown Petrol Station Permai Jaya Sendirian Berhad Miri pada Selasa, Datuk Seri Lee menambah setiap pengguna haruslah mematuhi segala peraturan jalan raya demi keselamatan diri sendiri. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Senadin menegaskan kempen seperti ini perlu diadakan kerana jumlah kenderaan di atas jalan raya akan bertambah dan ini pastinya akan meningkatkan kadar kemalangan jalan raya. Semasa perayaan itu memang bilangan kenderaan dan pengguna jalan raya memang banyak bertambah, dan apabila bilangannya banyak bertambah, maka kemalangan bilangannya akan bertambah jikalau para pengguna jalan raya tidak berhati-hati apabila memandu ataupun menggunakan jalan raya. Di muka, sebanyak 17 persatuan kelab dan jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di kawasan Telian menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah keseluruhan RM92,000. Penyerahan geran itu telah disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Telian, Royston Valentine pada Selasa. Dalam ucapan ringkasnya, Royston berharap penerima menggunakan geran tersebut sebaiknya dengan menganjurkan aktiviti yang bermanfaat kepada masyarakat. Dalam ucapan ringkasnya, Royston berharap penerima menggunakan geran tersebut sebaiknya dengan menganjurkan aktiviti yang bermanfaat kepada masyarakat. Senarai penerima geran adalah seperti tertera. Sementara itu, seramai 30 peserta terdiri daripada wakil daripada agensi kerajaan, kementerian dan syarikat berkaitan kerajaan GLC telah menyertai ceramah Bandar Pintar Anjuran Lembaga Multimedia Sarawak SMA pada Rabu. Program bertempat di Pusat Inovasi Warisan Kreatif SMA CHIC Kuching itu telah diadakan bersempena dengan Persidangan Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak IDEX 2022. Ia menampilkan 3 penceramah iaitu Pemangku Setiausaha Majlis Bandaraya Miri, Abdul Rahman Taufik, Pengarah Internet of Things IoT Solution and Services Sains Sendirian Berhad, Ellen Liu Tan Ho dan Nicholas Yong Chun Seng dari Huawei Malaysia. Antara pengisian program yang berlangsung kira-kira 4 jam itu adalah pelaksanaan pembangunan bandar pintar di Kuching dan Miri sejajar dengan matlamat strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 yang memfokuskan kepada kelestarian alam sekitar serta matlamat pembangunan lestari SDG Kerajaan Negeri dalam era digital. Untuk makluman, IDEX 2022 bakal berlangsung pada 21 hingga 22 Jun depan bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. Sekian edisi malam bersama saya Nur Iqmal.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.